Macam nak cari panjang. Okey, jelas ya? Okey, satu lagi. Sekarang kita nak pindah untuk cari luas segitiga. Sebab kita nak selesaikan, nak cari luas kawasan berlorek supaya kita dapat luas kawasan yang tak berlorek. Jadi awak kena ingat, kalau kita nak cari luas kawasan berlorek, ada dua kaedah saja. Sama ada awak gunakan tambah ataupun awak gunakan tolak. Setiap kali nak cari luas kawasan berlorek, gunakan tambah atau gunakan tolak. Ini kawasan tak berlorek adalah lebih kecil. Jadi maksudnya luas keseluruhan tolak dengan luas kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek ni bentuk segitiga. Segitiga sudut tegak. Maknanya sini ada sudut 90 darjah, sini pun ada sudut 90 darjah. Okey, bila segitiga sudut tegak, awak kena ingat rumus untuk luas segitiga apa? Luas segitiga. Apa rumus untuk luas segitiga? Luas segitiga? Setengah darab tapak darab tinggi. Setengah darab dengan tapak darab dengan Tinggi. Tinggi Setengah darab tapak darab dengan tinggi. Tapak dia kat mana? Tapaknya di bahagian bawah. Kini tapak dia. Okay, tapak dia separuh je. Kenapa separuh? Sebab ini untuk segitiga yang pertama. Jadi bila separuh, separuh maksudnya bahagi dengan 2. Di tapak dia separuh daripada 4x. Jadi sama dengan 4x bahagi 2 sama dengan 2x. Jadi tapak dia adalah 2x. Jadi sini adalah 2x. Sini juga adalah 2x. Okay, bahagian tu jelas? Jelas. Okay, sekarang kita nak cari tinggi. Macam mana nak cari tinggi? Ataupun adakah tinggi tu dah ada? Ada tak tinggi tu? Dah diberikan ke belum tinggi tu? Tinggi dekat mana? Tinggi dekat bahagian sini. Ini adalah tinggi segitiga. Tu tinggi segitiga. Dia berapa tinggi segitiga tu? Nampak tak? Macam mana nak cari? X tambah 4. Ya, betul. Okay, tinggi segitiga adalah X tambah 4. Sebab ini adalah segi 4 tepat. Segi 4 tepat, dua sisi dia adalah sama panjang. Dua sisi ni juga adalah sama panjang. Jadi tinggi dia adalah X tambah 4. Okay, semua nampak tak? Nampak. Okay, jelas Okay, sebab tinggi ni, tinggi segitiga adalah bersamaan juga dengan panjang segi 4 tepat. Okay, jadi sama kat sembilan dia, sama X tambah 4 dan X tambah 4. Jadi tinggi sama dengan X tambah 4. Jadi berapa luas segitiga? Okay, luas segitiga sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. Jadi sama dengan setengah darab tapak dia adalah 2x. 2x darab dengan tinggi dia adalah x tambah 4. Okay, lebih mudah kalau awak buat dalam bentuk kurungan lah. Dalam bentuk kurungan jadi tak adalah macam awak confuse darab dengan x ni. Dalam bentuk kurungan setengah darab 2x darab dengan x tambah 4. Supaya awak tak confuse antara darab dengan x. Ada tak yang boleh dipotong? Ada tak nilai yang boleh dipotong? Ada tak nilai yang boleh dipotong? Ada. Ada. Nombor apa boleh potong? Nombor apa yang boleh potong? 2 dengan 4. 2 dengan 4 tak boleh potong. Kalau nak potong kat sini awak kena keluarkan dulu. Okay, sebab ni kat dalam kurungan. Dalam kurungan dah ada tambah.
Kalau tak ada tambah tak apa. 2 dengan apa? Kita boleh potong ni. 2 dengan apa? 2 dengan 2X. 2 dengan 2x, tapi untuk potongnya potong 2 dengan 2 sahaja. Okey, 2 dengan 2 kita boleh potong. Jadi yang tinggal x darab dengan x tambah 4. Jadi kita boleh kembangkan jadi apa? X darab x dapat x kuasa 2 dan x darab 4 dapat tambah 4x. Jadi ini dah luas bagi segi 3. Okey, luas bagi segi 3 adalah yang ini. Okey, ini luas segi 3. Kemudian inilah luas segi 4. Okey, jadi luas kawasan yang berlorek, luas segi 3, segi 4 dapat kat situ. Luas segi 3 x kuasa 2 tambah 4x. Okey, ini luas segi 3. Okey, dua-dua ni. Untuk 1 segi 3 ke 2 segi 3 tu yang kita cari tadi? 1 segi 3 ke 2 segi 3? Yang kita cari tadi ni, setengah darab tapak darab tinggi, setengah darab 2x darab x tambah 4 untuk 1 segi 3 ke 2 segi 3? 1 Setengah 1 segi 3. Jadi kalau jadikan 2 segi 3 kita buat apa? darab 2. Darab 2. Jadi sama dengan 2 darab x kuasa 2 dapat 2x kuasa 2. 2 darab 4 dapat 8x. Okey, jadi ini keseluruhan untuk segi 3. 2x kuasa 2 tambah 8x. Okey, jadi 2 segi 3 ni luas dia 2x kuasa 2 tambah 8x. Keseluruhan adalah 4x kuasa 2 tambah 16x. Jadi macam mana nak cari kawasan yang tak ada lorekan ni, yang cikgu letak dot ni? Apa kita buat? Tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Nak cari baki ni. Semua ni sekali 4x kuasa 2 tambah 16x. Kawasan yang berlorek ni 2x kuasa 2 tambah 8x. Di baki dia ni berapa? Siapa boleh ni? Cuba. Siapa boleh cuba? Boleh tak? Awak pernah cari luas kawasan berlorek kan? Betul tak? Sebelum-sebelum ni? Sebelum-sebelum ni awak dah praktis kan untuk cari luas kawasan berlorek? Cikgu rasa sekolah rendah pun ada kan? Betul tak? Betul. Okey, jadi nak cari luas kawasan berlorek kita buat macam mana? Ada dua saja, sama ada tambah ataupun tolak. Kita tolak ke kita tambah? Kawasan tak berlorek tu lebih kecil ke lebih besar? Yang tak berlorek ni, yang cikgu buat dot ni. Dia lebih kecil daripada kawasan keseluruhan ke lebih besar daripada kawasan keseluruhan? Lebih besar. Dia lebih kecil sebenarnya. Kawasan keseluruhan ni, ini kawasan keseluruhan. Ini kawasan keseluruhan. Kawasan keseluruhan ni luas dia 4x kuasa 2 tambah 16x. Ni keseluruhan ni. Okey, ni semua ni 4x kuasa 2 tambah 16x. Okey, lepas tu yang bahagian yang bawah ni semua ni awak nak potong keluar. Nak potong keluar sebab awak nak cari bahagian dalam ni sahaja. Jadi akan jadi lebih kecil ke lebih besar?
Awak tak nak yang bahagian ni. Bahagian ni semua awak tak nak. Bahagian ni semua awak tak nak. Awak nak bahagian dalam ni sahaja. Awak faham tak maksud cikgu? Lebih kecil. Okey, contohnya. Contoh lagi sekali ya, cikgu tunjuk. Okey, ni kita ada segi empat tepat kan? Okey, ni segi empat tepat. Sekejap. Kita guna contoh lain kertas. Okey, ni segi empat tepat awak. Okey, ni segi empat tepat awak. Lepas tu kita ada okey, yang ni jelas tak? Bentuk segi empat ni. Okey, ni segi empat tu. Okey, sini kawasan ni. Kawasan yang ada air. Ni pun kawasan yang ada air. Okey, lepas tu kita nak cari kawasan yang kat sini. Okey, semua ni 4x kuasa 2 tambah 16x. Semua ni 4x kuasa 2 tambah 6x. Termasuklah yang ini, termasuklah yang ini. Termasuklah yang ini, termasuklah yang ini. Semua bahagian ni 4x kuasa 2 tambah 16x. Awak nak cari kawasan yang ini sahaja. Maksudnya awak kena tolakkan yang ini dan tolakkan yang ini. Supaya jadi kecil. Dia jadi makin kecil kan, betul tak? Betul. Dia jadi makin kecil, kita kena tolak lah. Okay, nampak? Faham tak konsep dia sekarang? Faham. Daripada yang asal ni, okay, padang tu, padang kan kita cerita ni. Okay, kita cerita tentang padang bola sepak ni. Awak selalu main bola sepak petang-petang kan? Waktu musim COVID ni awak main bola sepak tak? Tak. Okay, ni padang ni yang asal ni, yang luas dia 4x kuasa 2 tambah 16x. Okay, dekat tepi-tepi dia tu, dia dah tenggelam dengan air. Ada kawasan tak kena air dekat bahagian sini sahaja. Nak cari kawasan tak kena air ni, tak ditenggelami air ni, awak kena buangkan bahagian yang tak yang ditenggelami air, yang kena air ni awak kena buangkan. Jadi bila awak buang, dia makin kecil. Bila makin kecil, kita gunakan konsep tolak. Okay, bila kawasan yang dicari tu lebih kecil, semakin kecil, kita gunakan konsep tolak. Okay, jelas tak? Jelas. Jadi ni luas keseluruhan dia 4x kuasa 2 tambah 16x. Berapa luas segitiga tadi? S kuasa 2 tambah 4x kan? Ya. Okey, sini S kuasa 2 tambah 4x. Sini pun S kuasa 2 tambah 4x. Okey. Jadi bila awak nak tolakkan S, nak cari kawasan yang baki ni, 4x kuasa 2 tambah 16x, tolak S kuasa 2 tambah 4x, tolak S kuasa 2 tambah 4x pun boleh. Ataupun awak gabung dua-dua ni, luas segitiga ni, S kuasa 2 tambah 4x, darabkan dengan 2, ataupun awak tambahkan sahaja. Okey, darab dengan tambah sama je kan? S kuasa 2 tambah 4x tambah S kuasa 2 tambah 4x adalah 2 darab S kuasa 2 tambah 4x. S kuasa, kalau tak nak guna darab pun boleh, awak gunakan tambah saja. S kuasa 2 tambah 4x tambah S kuasa 2 tambah 4x, S kuasa 2 tambah S kuasa 2 dapat 2S kuasa 2, 4x tambah 4x dapat 8x. 8x.
Okey, jelas tak? Jelas. Okey, jadi nak cari kawasan baki ni, luas keseluruhan segi 4 tolak dengan luas segi 3. Jadi luas keseluruhan, luas yang tidak tenggelami air, luas kawasan yang tidak ditenggelami air sama dengan 4x kuasa 2, 4x kuasa 2 tambah 16x tolak. Tolakkan dengan bawah, tolakkan dengan apa? 2x kuasa 2 tambah 8x. Tolak 2x kuasa 2 tambah 8x. Tapi tolak ni tolak untuk semua ni. Jadi awak kena kurungkan dia. Jangan lupa kurungkan. Bila awak tak kurungkan, jawapan awak nanti jadi salah. Faham tak? Awak bukan tolak 2x kuasa 2 sahaja. Awak tolak semua ungkapan ni. Okay, semua ungkapan ni awak tolak. Jadi awak kena kurungkan dia. Takkan nak buat bulat-bulat kan? Bulat tak dalam matematik tu. Di dalam penulisan matematik ada kurungan sahaja. Jadi awak tulis kurungan tu. Lepas tu baru awak kembangkan. Jadi sama dengan 4x kuasa 2 tambah 16x tolak 2x kuasa 2 tolak dengan tambah jadi tolak. Tolak dengan tambah pun jadi tolak. Jadi awak nampak tak beza dia? Kalau awak tak letak kurungan, tolak tak letak kurungan dia akan jadi tolak 2x kuasa 2 tambah 8x. Tapi bila awak letak kurungan dekat dalam ni, dekat luar 2x kuasa 2 dengan 8x awak letak kurungan, dia akan jadi tolak 2x kuasa 2 tolak 8x. Lepas tu baru boleh selesaikan. 4 tolak 2 dapat berapa? 4 tolak 2. 2. 2x kuasa 2. Okey, 16x tolak 8x jadi 8x. tambah 8x. Baru selesai. Jelas? Jelas. Okay, yang penting awak kena tahu untuk kawasan berlorek dia ada cuma 2 kaedah saja. Sama ada kalau dia makin kecil awak gunakan tolak. Kalau dia makin besar awak gunakan tambah. Okey. Kecil tolak, besar dia akan jadi tambah. Tengok kawasan tu makin kecil ke makin besar? Makin besar, makin besar, makin besar. Tambah. Kalau makin kecil, makin kecil, awak tolak. Okey. Penyelesaian masalah yang dalam buku tu kita nak buat sama-sama ke ataupun awak nak cuba dulu? Yang dalam buku teks. Cikgu rasa kita awak cuba sekarang sama-sama. Sebab kalau awak nampak tak soalan dalam buku teks tu? Soalan tu susah ke senang? Senang. Tentang apa tu? Saya rasa kita buat sama-sama lah. Nanti jadi pukul 1 sampai pukul 2 tu awak buat soalan nombor 5 je. Okey, ni soalan nombor 6. Okey, nampak tak? Nampak. Apa ni? Bentuk yang mudah-mudah saja. Bentuk apa ni? Bentuk segi 4 tepat juga. Jadi kita ada lantai di sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat. Dan sebidang permaidani. Permaidani tu apa? Kapet. Kapet.
Permaidani berukuran 3 meter panjang dan 2 meter lebar dibentangkan dalam sebuah bilik. Jadi bila awak ada masalah, ada ukuran, terus masukkan ukuran dalam gambar rajah. Okay, 3M tu maksudnya 3 meter. 2M tu 2 meter. Hitung luas lantai yang tidak ditutupi permaidani. Kita nak cari luas yang kawasan ungu ni ataupun luas kawasan pink? Luas lantai yang tidak ditutupi permaidani. Yang mana yang kita guna nak cari? Yang purple ke yang pink? Rasa-rasa awak lah. Kita nak cari luas kawasan yang mana? Respon. Ada ramai ni. Roshan, Rishan, Ainur, Siti Salamia, Arman. Arman ni nama awak ke nama ayah awak? Tuan Nur Amia, Vanessa, Kizrina. Tuan Nur Amia? Nak cari kawasan yang purple ke yang pink? Untuk luas lantai yang tidak ditutupi permaidani. Ada tak nak respon? Pink. Pink, betul, tahniah. Kita nak cari kawasan yang tidak ditutupi permaidani sebab permaidani tu dah bentang dekat tengah-tengah ni. Jadi kawasan lantai tu dah ditutupi permaidani. Kita nak cari yang tidak ditutupi permaidani, maksudnya kawasan yang tepi-tepi kapet tu tak kena tutup dengan permaidani. Okey, jadi Farisa nak tutup semua lantai bilik dia ni. Yang asal tadi tu kat sini je kapet dia kan, kat tengah-tengah ni je. Tapi nak tutup semua lantai bilik dia ni, dia nak beli permaidani yang sama saiz. Okey, berapa bidang permaidani yang perlu dibeli sekiranya nilai Y sama dengan 2? Pertama sekali kena cari apa? Kena cari luas kawasan yang tidak ditutupi permaidani ataupun luas kawasan yang pink ni. Okey, kena cari luas kawasan yang pink ni. Kita gunakan tambah ke tolak agaknya? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Luas apa yang kita kena cari sekarang ni? Luas apa yang kita kena cari? Seluruh lantai dulu. Betul. Seluruh lantai kita kena cari. Jadi berapakah luas seluruh lantai? Macam nak cari luas seluruh lantai? Apa rumus dia? Apa rumus untuk cari luas segi empat? Panjang darat lebar. Panjang, darab, lebar. Jadi luas seluruh lantai luas seluruh lantai. Berapa dia punya panjang tadi? Ini 2 Y tolak 1. Itu 2 Y tolak 1. Jadi luas keseluruhan, luas lantai ataupun luas lantai. Okey, sama dengan panjang darab lebar. Jadi berapa panjang dia? Panjang dia Y tambah 2, lebar dia 2Y tolak 1. Jadi Y tambah 2 untuk panjang, lebar dia 2Y tolak 1. Yang ni jelas tak? Untuk panjang darab lebar, untuk cari luas segi luas lantai ataupun luas segi empat tepat. Semua okey tak ini? Jadi kita kembangkan sahajalah. Y darab 2Y dapat Y darab 2Y dapat 2Y kuasa 2
Okey, kemudian 2 darab 2y dapat tambah 4y. Kemudian y darab negatif 1 dapat negatif y. 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Boleh tak? Boleh. Okey, jawab kembangkan macam biasa je lah. Ringkaskan 2y kuasa 2 tambah 3y tolak 2. Ini adalah luas lantai. Kemudian luas permaidani pula ataupun luas kapet. Okay, luas permaidani. Mudahlah. Apa darab apa? Luas permaidani adalah? Apa darab apa? Anak-anak sekalian, respon. Muka amat. 2M darab 3. Okey, 2M darab 3M ataupun M ni untuk meter kan. Jadi cikgu buang dulu M ni. Sebab kalau tak M dekat sini, awak kena letak M dekat sini juga. Okey, cikgu buang dulu M ni sebab M ni untuk meter, bukannya pemboleh ubah. Bukannya anu jadi kita buat terus 2 darab 3. Jadi sama dengan 6. 6 apa? 6 meter kan? Jadi dekat sini kita letak saja, kita letak unit dekat hujung sekali untuk mudahkan pengiraan dan supaya awak tak confuse. M tu pemboleh ubah ke meter? Kadang-kadang awak confuse. Jadi saja kita buang dulu unit dekat hujung, nanti baru kita tambahkan unit. Jelas tak? Dekat unit tu kita tak gunakan dulu. Kita gunakan dekat hujung nanti masa kita nak tulis jawapan. Jadi ni luas lantai, ni luas permaidani. Okey. Jadi kita nak cari luas yang kawasan tak ditutupi berapa? Luas kawasan yang tidak ditutupi permaidani. Tambah ke tolak? Tadi tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Jadi sama dengan luas lantai tolak luas permaidani. Jadi sama dengan 2y kuasa 2 tambah 3y tolak 2 tolak dengan luas permaidani. Okey, tolak 6. Tolak 6 ni perlu kurungkan tak? Perlu tak kurungkan? Perlu. Okey. Okey, kita boleh kurungkan tapi sebab dia ada satu sahaja ungkapan, kalau kita kumbangkan pun dia akan jadi sama. Tak jadi apa-apalah. Jadi kalau tak nak kurungkan pun tak apa. Kalau ada dua ungkapan awak kurungkan. Kalau satu tu tak apa, kita boleh biar saja. Okey. Lepas tu ringkaskan dapat 2y kuasa 2 tambah 3y tolak 8. Ialah luas kawasan yang tidak ditutupi dengan permaidani. Lepas tu dia kata, apa yang seterusnya? Yang B tu. Berapa bidang permaidani yang perlu dibeli sekiranya nilai Y sama dengan 2? Maksudnya apa? Y sama dengan 2. Maksudnya kita gantikan Y ni dengan 2. Jadi bila kita gantikan 2Y gantikan dengan 2. Y ni gantikan dengan 2. Dia akan jadi 2 kuasa 2 tambah 3, 2 tolak dengan 8. Jelas tak bahagian ni? Y ni gantikan dengan 2, Y yang ini pun gantikan dengan 2. Jelas tak? Jelas. Sebab dalam soalan ni pernyataan dalam soalan ni adalah pernyataan dalam soalan. Dah diberikan dalam soalan. Nilai Y itu adalah bersamaan dengan 2. Lepas tu selesaikan 2 kuasa 2 berapa?
2 kuasa 2 berapa? 2 kuasa 2? 2 kuasa 2 adalah 2 darab 2. Berapa 2 darab 2? Hello, hello. Berapa darab 2? 2 darab 2? 4. 4. 4 darab 2? 8. 8. Jadi ni sama dengan 8 tambah 3 darab 2? 6. 6. Tolakkan dengan 8. 8 tambah 6 berapa? Berapa 8 tambah 6? 14. 14. 14 tolak 8? 14 tolak 8? 6. Kan? Jadi berapakah bidah permainan yang perlu dibeli? 6. Jelas tak? Jelas. Okey, orang nak catat dulu tak? Catat dulu. Okey. Cikgu buat bahagian atas dulu, nanti awak buat bahagian bawah. Gambar rajah tu awak lukis juga gambar rajah tu. Sebab gambar rajah tu Okey. membantu pemahaman awak. Kalau dah habis yang ni, nak salin yang bawah, bagi tahu ya. Okey.
Dah belum? Belum. Yang ke belum? Ah. Ini pernyataan ya, pernyataan. Kita baca pula. Pernyataan dalam soalan. Kalau siapa yang dah siap, okay, 6 ni apa? 6 meter persegi ya, 6 meter persegi. Tapi soalan tanya tentang bidang kan sebenarnya. Tapi tak bagi tahu satu bidang tu berapa meter persegi. Jadi dekat belakang tu dia bagi jawapan satu dengan anggapan satu bidang tu adalah 6 meter persegi. Kalau siapa yang dah siap tu boleh start buat yang nombor 5 ya. Siapa yang dah siap buat, boleh start dengan nombor 5. Dengan modul awak muka surat ada yang bahagian D kan, pemfaktoran bahagian D tu pun awak buat juga. Maksudnya dekat modul tu awak selesaikan semua untuk bahagian pemfaktoran. Ada 4 soalan pemfaktoran bahagian D dalam modul.
Yang bahagian ni pun nak buat salin juga. Tu cikgu letak dekat okey dah. Respon dah ke belum? Dah. Okey, jadi awak tengok dekat buku teks tu buku nombor 5 tu awak kena buat. Kemudian jalan kerja yang tadi tu, yang bahagian 4 sebutan tu. Mana kita sebut? Yang bahagian ni buat salin juga. Macam mana daripada tambah tukar pada tolak. Takut ada yang tak berapa faham. Nanti awak buat salah. Salin juga contohnya. Mula-mula kita keluarkan tambah. Okay, keluarkan tambah. Yang tinggal negatif P tambah R. Kemudian sebab ni tak sama. Sini negatif P tambah R. Sini P tolak R tak sama. Awak jadikan dia tolak. Tapi bila jadikan dia tolak. Yang ini tolak tukar jadi tambah. Tambah tukar jadi tolak. Supaya nak dapatkan dua-dua bahagian ni sama. Ada ini juga Okay, masa dah tamat. Okay, untuk kelas pukul 1 awak buat latihan nombor 5. Cikgu ada online, awak kalau ada masalah awak tanya, boleh? Boleh tak? Boleh. Kehadiran pun awak isi lagi nanti pukul 1 Jadi kita akhiri dulu kelas kita pukul 12 ni. Baca tasbih kifarah dengan surah Al-Asr. Okay, jangan lupa pukul 1 ada kelas lagi. Okay, terima kasih semua.